MH370 sampai sekarang jumpa tak? Habuk pun tak dapat jumpa. Pasal apa? Hilang-hilang kapal terbang pergi cari bomo. Datuk Seri Paduka Ibrahim Mak Zain. Kawan bawa teropong jadi. Jumpa dah. Kawan saya di Pulau Pinang, beria sangat nak pergi jumpa bomo tu. Saya kata jangan pergilah, benda ni semua kurafat. Hang tahu apa? Syah hang duk diam sudah dia tahu. Wish. What? Hang tahu dah ni siapa? Siapa dia? Raja bomo dunia. Nombor 1 punya bomo. Tu dia Saya kata lantas hang pergi. Dia pergi cari sampai KL, dia cari bomo tu tak jumpa. Balik mai muka moyok. Saya tanya awak muka hang jadi macam ni. Aku cari bomo tu tak jumpa dah. Tu saya kata mungkin dia pergi Australia kot cari kapal terbang. Tak. Dia tak pergi Australia. Habis dia pergi mana? Dia pergi cari bomo lain. Hang kata dia bomo nombor 1 pasal apa? Dia pergi cari bomo lain. Dia kata yang buat nyok tu kan 3 biji yang dia dah pakai tu. Buat nyok tu dengan teropong dia tu dia letak tepi, dia masuk tandai. Dia keluar tandai tengok orang balas teropong dia, masya-Allah. Jadi dia nak tahu siapa balas teropong dia, dia pergi cari bomo lain, masya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa jahada bi jihadi liyaumiddin, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Allahumma jamhana haza jamhan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Shadaqallahu al-'azim. Saya hormati Tuan Pengerusi Masjid Assalam, Tuan Timbalan Pengerusi, Tuan Setiausaha, Tuan Pengatur Kuliah, dan yang saya muliakan. Dan saya muliakan Tuan Imam Al-Fadhil Ustaz, Tuan Guru, para asatiza, saf-saf EJK yang berusaha, dan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita terlebih dahulu merafakkan kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan selalu memuji Allah Subhanahu wa taala cukup memadai bagi diri kita tergolong dalam hamba-hamba yang bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bihamdillah fa huwa abtar atau kama qala. Yang bermaksud setiap perkara baik yang dimulakan tanpa pujian ke atas Allah, fahuwa abtar, semuanya itu cacat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah lah yang selayak-layaknya diberi pujian. Puji dan syukur itu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita hidayah untuk sama-sama kita hadir ke rumah Allah, untuk kita sama-sama menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Dan bukan sekadar itu saja, malahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan dalam diri kita untuk kita berada di dalam satu halaqah yang penuh dengan barakah, yakni al-majalis al-ilm. Mudah-mudahan kita diredai dan diberkati Allah Subhanahu wa taala dari dunia sampailah ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, masya-Allah tabarakallah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih sangat, masya-Allah,
Kerana Allah Subhanahu wa taala mencukupkan nikmat dalam diri kita. Di mana satu perkara yang tidak akan putus antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala ialah nikmat, iaitu tak kira di mana kita berada, tak kira apa benda kita buat pun, buat baik ke buat jahat ke, tapi nikmat Allah sentiasa kita dapat. Buat jahat pun dapat ke? Ada. Sebab tu mereka masih hidup lagi. Masya Allah. Tu nikmat lah tu. Masya Allah. Sampai lama mana Allah akan beri nikmat pada kita? Selama-lamanya, selama mana berada di atas bumi ini. Masya Allah. Seperti mana firmannya di dalam surah Al-Muddathir ayat yang ke-14, wa mahattu lahu tamhidah. Telah aku permudahkan bagi mereka untuk mendapat nikmat. Tapi manusia ni Masya Allah, dia ada kelemahan. Semua kita ada kelemahan. Kan? Disebabkan kelemahan itu, nikmat yang Allah bagi pada kita, kita seolah-olah macam tak rasa, tak kenal. Jauh sekali kita bersyukur, Masya Allah. Dan disebabkan kelemahan itu juga kita akan dapat satu penyakit. Apa penyakit itu? Tamak. Allah sebut, Allah tambah lepas pada yang ke-14 dalam ayat yang ke-15. Thumma yatma'u an azib. Kemudian mereka akan jadi tamak dan minta tambah. Jadi tamak dan minta tambah. Lazimnya kita minta lebih daripada Allah itu bukan satu kesalahan pun. Tapi tengok pada caranya lah. Kalau kita tamak, Allah sebut kallah. Itu saja jawapan Allah. Maknanya sama sekali Allah tak akan tambah kalau kita tamak. Kan? Jadi apa yang perlu kita buat kalau kita nak lebih daripada Allah Subhanahu wa taala? Dan Allah sedia nak bagi pada kita, masya-Allah. Caranya apa dia? Bersyukur atas segala nikmat yang Allah kurniakan pada kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku pasti akan tambah lagi nikmat. Ini janji Allah dalam Quran. Masya-Allah. Kalau kita bersyukur tuan-tuan, Allah tambah lagi. Subhanallah. Kita syukur dengan apa yang ada dengan diri kita hari ini. Kita redha dengan apa yang kita ada. Allah Subhanahu wa taala kurniakan ketenangan dalam diri kita. Kita syukur dengan rezeki kita banyak mana pun, Masya Allah, dengan cara kita berinfak dan sebagainya. Allah pasti akan tambah lagi rezeki. Masya Allah. Kita syukur dengan isteri kita, Masya Allah. Allah pasti tambah lagi isteri. Masya Allah. Kan tambah isteri, tambah kesolehan dalam isteri, dalam diri isteri kita. Masya Allah. Apa sebab manusia ni dia tak syukur pada Allah? Kenapa manusia tak syukur pada Allah? Mesti ada sebab, kan? Ditanya pada Syekhul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Orang tanya pada Imam Ghazali, hai Imam Ghazali, kenapa manusia ni dia tak syukur pada Allah? Jawapannya, Masya Allah, cukup membuka minda kita. Jawab Imam Ghazali, punca manusia ni dia tak syukur pada Allah ialah kerana mereka suka lihat nikmat orang lain daripada lihat nikmat diri dia sendiri. Tidak, kita suka tengok orang lain, kan? Oh, kereta besar, imam pakai kereta besar, Masya Allah. Oh, dia rumah besar, oh, Masya Allah. Oh, dia harta banyak, Masya Allah. Semua tengok pada diri orang lain. Bila tengok diri orang lain, diri sendiri tak nampak. Masya Allah. Saya pernah pergi satu masjid di dekat utara lah, Masya Allah. Saya pergi sembahyang maghrib. Habis sembahyang maghrib, ada satu hamba Allah mai dekat saya. Dia mai dekat saya, dia tanya, Ustaz Syamugam, ya, entah perasan tak? Tadi masa semayang imam baca tak betul. Terperanjat saya, Masya Allah. Oi, ambil betul. Saya tak perasan. Apa lah Ustaz? Banyak tempat dia baca tak betul lah. Saya tak tahu. Hang tahu lagu mana? Saya tahu lah Ustaz, saya orang mengaji. Orang mengaji apa? Quran tajwid. Lama dah kah? 3 bulan dah. Dah hang pun baru 3 bulan mengaji tajwid. Boleh komplain imam nombor 1 baca tak betul? Masya Allah. Saya tanya dia balik.
Kalau hang tahu imam baca tak betul, hang duduk belakang imam buat apa? Tidak. Kalau tahu imam baca tak betul, hang duduk belakang imam buat apa? Saya Musdalifah saja Ustaz. Orang panggil mufarakah, dia Musdalifah, Masya Allah. Hang pun tak betul, Masya Allah. Itu namanya komplain mesti orang. Sama kita. Tengok pada diri orang lain, diri sendiri tak nampak lagu itulah nikmat. Allah bagi nikmat. Bila kita tengok pada orang lain, diri sendiri takkan nampak, Masya Allah. Nikmat apa Allah tak bagi pada kita, tuan-tuan? Siapa berani kata, saya tak cukup nikmat ni, tak cukup nikmat ni? Bukan saya tanya, Allah yang tanya dalam Quran. Dalam surah apa, Masya Allah, surah Rahman. 31 kali kalau tak silap Allah ulangkan ayat itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Ada kan? 31 kali. Apa maksud ayat tu? Maka nikmat Tuhan yang mana satu kamu nak dustakan? Allah tanya. Amal lah. Saya tak cukup ni, tak cukup. Sama Allah bagi cukup. Allah bagi cukup kepada kita ikut pada apa yang kita mampu tanggung, Masya Allah. Sebab tu kadang kita tengok. Ada orang Allah bagi rezeki banyak, Masya Allah. Ada orang Allah bagi rezeki dia sedang-sedang macam tu. Ada orang Allah bagi dia cukup makan, Masya Allah. Pasal apa? Punya pasal Allah lah. Betul tak? Masya Allah. Namun dikala begitu banyak rezeki, Masya Allah, rezeki pula dah. Sebanyak nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Namun kita kena sedar. Ada satu nikmat yang cukup besar. Yang ni Allah bagi hanya pada mereka yang Allah cintai saja. Bukan calon-calon orang. Hanya pada orang yang Allah cinta sahaja Allah bagi nikmat ini. Apakah nikmat itu? Itulah nikmat Islam. Yang ni bukan semua orang Allah bagi. Hanya pada mereka yang Allah cinta saja. Seperti mana sabda Nabi SAW di dalam satu hadis riwayat Ahmad, Inna Allah yuqti dunya lima yuhab wa ma lam yuhab. Walakin Allah la yuqti din illa lima yuhab. Atau kama qala. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah akan berikan dunia ini kepada mereka yang Allah suka dan kepada mereka yang Allah tak suka. Suka tak suka, Nabi kata dunia ni Allah bagi pada semua. Betul hari ni kalau kita keluar pergi tengok orang bukan Islam, jauh lebih kaya, lebih maju daripada kita. Masya Allah. Walaupun mereka tak sembah Allah, walaupun Allah tak suka, tapi Allah bagi juga dunia, Masya Allah. Dan begitu juga Allah suka pada kita, kita pun Allah bagi juga dunia. Jadi dunia ni, Masya Allah, Allah bagi pada semua orang. Walakin Allah la yuqti din illa liman yuhibbu. Akan tetapi din, agamanya itu hanya Allah kurniakan kepada mereka yang Allah cintai sahaja. Itulah agama Islam. Yang Allah cintai ini siapa dia? Semua kita, Masya Allah. Kita lah orang yang Allah cintai. Sebab itulah kita diberikan Islam. Saya teringat apa kata-kata Sayyidina Ammar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Ammar ini khalifah yang kedua, Amirul Mukminin yang pertama, Masya Allah. Era pemerintahan Sayyidina Ammar Al-Khattab radhiyallahu anhu ini ada dua kuasa besar. Satu Rom, satu lagi Parsi. Satu Rom, satu Parsi. Tapi Sayyidina Ammar dia berjaya buka banyak wilayah-wilayah Islam. Sehinggalah Baitul Maqdis itu berjaya ditawan oleh umat Islam. Baitul Maqdis berada di bawah jajahan umat Islam, subhanallah. Dan mereka jemput Sayyidina Ammar pergi ke Baitul Maqdis untuk nak raikan hari kebesaran, Masya Allah. Tapi bukan hari raya lah, Masya Allah. Hari kebesaran juga, Masya Allah. Kita ni hari raya ada 4, betul tak? Ada 4 hari raya kita ni. Satu hari raya Idul Fitri, yang kedua Idul Adha, yang ketiga hari Jumaat. Hari Jumaat adalah hari raya bagi kita, Masya Allah. Itu pun ada orang pakai baju pagoda main sembahyang. Hari raya, Masya Allah. Ada 13 biji lubang lagi dengan baju, dia boleh main sembahyang Jumaat lagi. Allah. Masya Allah. Saya pernah semayang. Soft belakang sekali. Main satu palung, pakai baju pagoda. 5 kali saya takbir tak lepas. Bau ubat nyamuk, Masya Allah. Lalu saya tanya palung tu, palung, dekat rumah pakai fuma gila ke?
Betul Ustaz, macam mana tahu? Bau baju hang pun aku tahu dah, masya-Allah. Ha. Hari Jumaat pakai baju pagoda mai sembahyang. Allah. Pakai mai kopiah, masya-Allah. Saya rasa kopiah tu dia beli tahun 1987. Sampailah tanah basuh. Saya ada sebelah kopiah dia, saya nampak lagi cerah daripada kopiah dia. Masya-Allah. Ha. Hari Jumaat, hari raya. Kita tak ni no, masya-Allah. Lepas tu pakai baju baru mai, wangi-wangian, masya-Allah. Hari raya. Hari raya yang keempat tu bila? Bila bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti, itu hari raya. Ini ulama sebut, masya-Allah. 4 hari raya. Jadi Sayyidina Ammar dijemput pergi Baitul Maqdis, masya-Allah. Orang pakai baju baru tunggu Sayyidina Ammar, khalifah yang hebat, pemerintah. Subhanallah, masya-Allah. Sayyidina Umar pun sampai. Semua nak tengok khalifah. Sampai-sampai Sayyidina Ammar di Baitul Maqdis, semua terkejut. Tengok Sayyidina Umar, ni Umar kah? Macam ni, masya-Allah. Terkejut bukan pasal apa, sebab pakaian Sayyidina Ammar hari itu yang paling lekeh dia pakai. Boleh dikatakan hatulah yang paling lekeh, masya-Allah. Orang mula kata, apa punya pemimpin ni? Pakai pun, masya-Allah. Pakai baju pun macam ni ke apa, aku punya lagi mahal daripada dia apa. Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu dia pergi tegur Sayyidina Ammar kerana dia sahabat baik kepada Sayyidina Ammar. Ubaidah tegur, "Ya Umar, apa kau telah buat? Kenapa? Macam ni kah nak mai? Kita dorai kejayaan tapi hang pula seorang pemimpin pakai mai baju macam ni apa?" Masya-Allah. Sayyidina Umar jawab balik. Apa kata Sayyidina Umar? "Inna kunna azilla qaumin fa'azzana Allahu bil Islam famahmanatul qul izzata bi ghairi ma'azana Allah azallana Allah." Inna kunna azilla qaumin, kita ni asalnya satu kaum yang hina, kata Sayyidina Umar. Walaupun dia rujuk pada bangsa Arab, tapi kita ambillah sebagai pengajaran bagi kita. Kita ni asalnya adalah satu kaum yang hina, kata Sayyidina Umar. Fa'azana Allahu bil Islam, kemudian Allah muliakan kita dengan Islam. Famahmanatul qul izzata bi ghairi, barang siapa yang mencari kemuliaan selain daripada Islam, ma'azanallah azallanallah, kemudian dia kembali hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Maknanya tidak ada kemuliaan dalam diri kita hari ini melainkan kemuliaan Islam yang Allah kurniakan kepada kita. Masya-Allah. Itu bukan senang kita nak dapat Islam. Bukan senang nak jadi orang Islam, masya-Allah. Macam saya sendiri pun nak dapat Islam ni 19 tahun saya cari. Asal saya bukan Islam, asal saya lahir Hindu. Tengok color pun tahu dah. Hai, masya-Allah. Saya ni kalau nak cakap pasal hidayah, saya sebenarnya saya jarang sembang benda ni, masya-Allah. Saya lebih suka mengajar kitab macam tu lah, masya-Allah. Tapi kalaulah ada apa-apa kebaikan dalam apa yang saya berkongsi hari ini, alhamdulillah lah, masya-Allah. Itu saya sembang lah sikit-sikit lah, tak boleh banyak-banyak. Saya ni selalu kena serangan ni. Masya-Allah. Kena serang gila-gila punya serangan, masya-Allah. Wah. Depa tu ya Allah serang saya sampai kena menghadap polis, sampai menghadap SKMM, macam-macam kena menghadap, masya-Allah. Tapi nak buat macam mana? Dunia dakwah. Masya-Allah. Lepas tu saya jarang sembang, masya-Allah benda ni. Tapi itulah macam tadi saya kata, kalau ada manfaat, alhamdulillah ada, masya-Allah. Saya dapat hidayah ni umur 8 tahun saja. Tapi saya tak masuk Islam lagi sebab saya tak kenal Islam. Allah bagi hidayah pada saya laungan azan. Melalui laungan azan subuh saja umur saya 8 tahun, masya-Allah. Tapi sayang hari ni ramai kita dengar azan pun buat dia aja. Bawa azan aja. Bawa azan saya lagi ni sibuk dengan nanti ni. Tengok. Nah, ani tak apa lagi. Ada malu sampai macam ni pun ada. Tu kita kata pelan-pelan lah, malu saya lagi mesej tu terkeluar kena orang kalau payah macam tu.
Ha, sibuk, Masya Allah. Saya dapat hidayah laungan azan subuh. Ya Allah tak bagi saya Islam. Ada berumur 8 tahun lah, boleh dikatakan hidayah ni bawa saya pergi merata tempat, bukan merata tempat, pergi pelbagai agama-agama yang lain, Masya Allah. Sebenarnya nuti Buddha, sebenarnya nuti Bahai, sebenarnya nuti Kristian. Selama mana? Selama 19 tahun. Akhirnya umur saya 27 tahun baru Allah kurniakan saya Islam. Ada umur 8 tahun sampai 19 tahun tu. Berapa tahun apa? Sampai 27 tahun, Masya Allah. 8 sampai 19 apa? 8 sampai 27, 19 tahun lah, Masya Allah. 19 tahun dah dapat Islam. Kan senang. Umur 27, Masya Allah. Sekarang umur saya berapa? Saya pergi pula tulang, ada satu palung sambil makan kuih, kata, Ustaz, 65 lah kak. Palung tu umur 88 tahun. Dia tengok saya 65. Saya kata, para palung. Palung 80 tahun, 88 bahagi 2 berapa? 44. Itulah usia saya. Oh, dia terkejut, Masya Allah. Nasib baik tak apa. Tak sanggup kuih, Masya Allah. Masya Allah. Hampir 16 tahun saya menganut Islam. Percayalah tuan-tuan, saya tak tahu nak cakap macam mana, tapi apa yang saya pernah lalui dalam hidup saya, Masya Allah, tabarakallah, saya jumpa semuanya kepalsuan, akhirnya kebenaran itu saya jumpa dalam Islam, Masya Allah. Sayang bila kita ni, Allah jadikan kita Islam, tapi kita tak tahu menghargai Islam, susah, Masya Allah. Hari ni tengok, macam-macam kita dah lakukan hari ni, Masya Allah. Sayang. Terlalu sayang. Apa puncanya, Masya Allah, tabarakallah? Puncanya hidayah itulah. Kita ada hidayah, tapi kita tak tahu nak kekalkan hidayah itu dalam diri kita, Masya Allah. Itu puncanya hari ini, Masya Allah. Kita tak tahu nak kekalkan hidayah itu. Hidayah itu ada. Islam itu sendiri adalah hidayah. Tapi kita tak tahu nak mengekalkan hidayah itu dalam diri kita. Itu punca hari ini ramai tak kena Islam. Islam dia dalam kad pengenalan. Itu saja, Masya Allah. Selebihnya, biasa bagi dia. Saya tuan-tuan 16 tahun ni, nak kata mimbar Jumaat setiap hari pagi. Tadi pun saya ada, Masya Allah, di Merbuk. Mimbar hari raya tu confirm. Hari raya tahun depan pun dah orang booking lah ni dah. Oh, makin lama makin laku. Masya Allah dah. Hari raya tahun depan lah ni dah booking dah. Oh, Masya Allah. Selama duduk atas mimbar ni, duduk tengok perangai pelik orang kita ni, Masya Allah. Hak wajib dia tak mau buat, tapi sunat beria-ria nak buat. Betul tak? Sembayang fardu wajib, haram sekali tak nak pergi masjid. Sembayang hari raya sunat saja. Penuh satu masjid sampai tak ada tempat kena hampak tikar kat luar. Tidak, benda sunat. Dia pelik kan mabuk ketum saya pun tak tahu, Masya Allah. Sampai lagu tu, Masya Allah. Apa puncanya, Masya Allah? Tak tahu nak mengekalkan hidayah. Bila hidayah tak ada, kita takkan faham Islam ni. Bila hidayah tak ada, kita takkan faham Islam dan kita takkan pegang pada akidah tauhid yang sebenarnya. Apa yang kita mengucap, kita tak tahu, Masya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan lain yang disembah melainkan Allah. Apa maksud dia? Ramai syahadah tak dapat. Waktu hari ini kalut dengan perayaan-perayaan orang lain semua. Kalut, Masya Allah. Padahal di sini mengucap tiada Tuhan lain selain Allah. Tu saya kata syahadah pun ramai tak dapat, Masya Allah. Batu hidayah senantiasa kena ada dalam diri kita. Kalau tak ada, Masya Allah, Islam ni kita tak akan kenal. Senantiasa kena kekalkan hidayah tu, Masya Allah. Apa yang kita dah minta setiap hari, saban hari. Baru tadi pun kita minta, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. 17 kali kita dah minta pada Allah. Ihdina ni apa dia? Hidayah lah. Masya Allah. Bagaimana kita nak dapat hidayah tu? Macam mana kita nak kekalkan hidayah tu? Masya Allah.
Tanpa usaha memang takkan dapat. Jadi macam mana kita nak buat? Masya Allah. Itu yang Nabi ajar pada kita. Junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semulia-mulia manusia yang pernah ada di atas muka bumi ini, mendidik manusia ke arah kebaikan, mendidik manusia, membawa, mendorong manusia ini kepada Tuhan yang sebenar, pemujaan Tuhan yang sebenarnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita melalui peristiwa hijratul Nabi daripada kota Mekah Mukarramah pergi ke Madinatul Munawwarah. Itulah cara Nabi ajar kepada kita untuk nak kita kekalkan hidayah dalam hati. Sebab apa? Hijrah ni berlaku pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ibrahatnya adalah untuk kita. Nabi ini siapa dia? Nabi ini kekasih Allah. Kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nabi pergi satu tempat yang siapa pun tak boleh pergi, Sidratul Muntaha. Masya Allah. Kan? Mananya Nabi ini luar biasa hebat. Jadi kalau Allah suruh Nabi hijrah, Allah turunkan seekor buruk, Nabi duduk atas buruk tu pejam celai sampai dah. Tuan-tuan biasa tengok buruk lagu mana? Saya biasa tengok. Ni lagi satu bid'ah dah. Ha? Bila saya tengok, tu buruk oil melambah dua dah. Buruk lah tu. Itu lagi satu bid'ah. Buruk oil. Dan Nabi ni, status Nabi dengan begitu tingginya, Masya Allah, wasilah Nabi ni. Nabi nak pergi ke Madinah, sejam celek, duduk atas buruk sampai dah. Tapi Nabi tak buat lagu tu. Allah pun tak bagikan Nabi buat lagu tu. Padahal Nabi melalui satu perjalanan yang sangat menyukarkan. Kan Masya Allah. Kenapa Nabi nak buat seperti itu? Sebab Nabi mengajar kepada kita sebagai umatnya suruh buat apa yang Nabi buat. Itu sebenarnya. Apa Nabi ajar? Pertama-tama sekali bila Nabi dapat perintah tinggalkan kota Mekah pergi ke Madinah, Masya Allah. Ingat Nabi nak pergi kah? Nabi nak pergi? Tak, Nabi tak mau pergi. Tapi perintah tu datang daripada Allah. Maka Nabi sanggup tinggalkan satu tempat yang Nabi cinta. Seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebut dalam satu riwayat hadis. Nabi sampai dekat satu bazar Jazurah. Nabi terduduk menangis. Waktu Nabi duduk tengah hijrah, Nabi menangis. Bila dia tanya, kenapa kamu menangis ya Rasulullah? Tu Nabi kata, ma'anti ya wa min balad wa yuhibbuka ilayya. Apa kamu tak nampak betapa cantiknya kota Mekah ni? Aku sangat-sangat sayang pada dia. Seandainya kalau aku tak mengusir aku, dan kalaulah Allah tak perintahkan aku tinggalkan kota Mekah ni, saya aku takkan tinggalkan kota Mekah ni. Masya Allah. Tapi perintah tu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi tinggalkan sesuatu yang Nabi sayang. Apa Nabi ajar? Tuan-tuan, kalau nak kekalkan hidayah dalam hati kita, cubalah belajar ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Cubalah kita beribadat betul-betul kerana Allah. Sayang hari ini ramai suka buat sesuatu amalan kerana dia nak terima pujian manusia. Dia beramal untuk manusia hari ini ramai, Masya Allah. Tak? Sebab tu bila bagi satu benda pun, kamera. Oh, dia, Masya Allah. Saya tanya dekat semua tuan-tuan ni, saya tak bagi siapa pun buat rakaman. Saya memang tak bagi siapa pun buat rakaman, Masya Allah. Tapi tak apa, dia orang nak rakam, nak buat lagu mana. Tanya mereka-mereka ni semua. Tak ada, Masya Allah. Bukan saya nak jadi famous, Masya Allah. Bukan. Kalau saya nak jadi famous, saya bagi mereka, buat video pendek, saya nak bagi betul tak kan, Masya Allah. Boleh buat, Masya Allah. Tapi saya tak belajar benda tu dalam Islam. Saya belajar ikhlas. Sebab tu waktu saya ni, kalau nak tahu cerita saya sebelum nak masuk Islam, mak saya dah tahu dah saya ni dah ni dengan Islam. Tuan-tuan, anehnya peristiwa ni berlaku dalam diri saya. Saya pun tak tahu. Secara kebetulan ke apa tak tahu. Hari yang saya nak pergi mengucap, hari itu mak saya seolah-olah dia tahu. Dia pegang kaki saya menangis merayu pada saya. Saya bukan buat drama, tuan-tuan, ni betul. Saya sembang ni rumah Allah ni. Pegang lutut saya menangis mak saya. Janganlah tinggalkan mak ni. First time tengok mak saya menangis. Abang dia meninggal, abang kandung dia meninggal di Kuala Lumpur pun mak saya, sikit pun tak menangis. Saya takut mak saya menangis. Relax saja mak saya. Tak apalah nak buat macam mana. Dia nak mati, dia mati. Tu dia, siapa terkejut. Tapi hari saya nak mengucap, mak saya menangis, tuan-tuan.
Lillahi ta'ala saya kata. Ni rumah Allah. Saya pun tak tahu, Masya Allah. Macam mana boleh perkara tu berlaku? Janganlah tinggalkan mak ada 4 orang anak. Yang 3 orang tu tak ada sebelah mak pun mak tak cari. Tapi kalau hang tak ada, mak cari. Saya antara anak yang selalu rapat dengan mak saya. Kalaulah hari itu tangisan dengan rayuan mak saya nampak besar, maka hari ini saya tak duduk di sini. Kemungkinan besar saya bukan Islam hari ini. Tapi itu nak kata hidayah Allah ni kan begitu dahsyat, Masya Allah. Tangisan mak saya pun saya tak endah. Rayuan mak saya pun saya tak peduli. Saya pergi juga pejabat agama, saya mengucap juga 2 kalimah syahadah. Saya masuk Islam akhirnya. Masya Allah. Lagi lucu, nak pergi mengucap naik bas tu. Naik bas pergi. Masya Allah. Waktu tu saya sudah tak ada apa. Niaga saya habis, Masya Allah. Duit-duit saya semua habis. Kereta saya ditarik bank. Van saya ditarik bank. Masya Allah. Oh, macam-macam saya lalui. Oh. Saya belajar satu benda. Ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sanggup korban apa saja untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok Nabi Ibrahim alaihissalam. Tunggu punya lama nak dapat seorang anak. Tu pun umur 86 dapat anak. Bible kata 100 tahun baru dapat anak. Dalam kitab Injil sebut 100 tahun. Dalam riwayat kata 86 tahun. Kita 86, Masya Allah, tabarakallah, bah kata usah-usah, hamana bengkang, hamana ti pun tak tahu. Betul. Ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Surah Al-Bayyinah Allah sebut. Padahal mereka diperintah untuk menyembah Allah dengan ikhlas dan taat kepada perintahnya demi agama, Masya Allah. Itu yang Allah nak daripada kita. Bukannya kita ni, Masya Allah, orang ramai ada semayang sunat 13 minit. Semayang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat itu 13 minit dia buat. Oh, Tok Mah Nina tak jadi abang lah. Gila-gila punya Tok Mah Nina. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Satu-satu ayat dia baca. 13 minit 2 rakaat. Cuba orang tak ada masjid kosong. Hak fardu 3 minit selesai. Masya Allah. Yang dengar Bismillahirrahmanirrahim. Walau dalin. Itu saja dengar. Lain tak dengar. Masya Allah. Ternyata hari ini ramai kita buat sesuatu amalan kerana nak dapat pujian dan pujaan manusia, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi RM50, 500 orang viral. Masya Allah. Sana orang susah, sini orang susah, sana sini orang susah. Turun padang buat kerja. Tapi bantu 10 orang. Masya Allah. Tapi bantuan tu seolah-olah macam 1000 orang dia pergi buat bantuan. Masya Allah. Pasal apa? Semua suka buat benda macam tu sekarang. Keikhlasan itu lama kelamaan hilang. Tengok kitab Qalbun Salim, syarah bagi penawar bagi hati kan, Masya Allah. Apa kata ulama? Nak tahu kita ni ikhlas tak ikhlas, tengok ada 3 tanda ni ada dalam hati kita ni. Ada 3 tanda ni dalam hati kita. Apa dia? Yang pertama, pujian dan celaan sama saja bagi dia. Ini tanda-tanda ada ikhlas dalam hati kita. Pujian dan celaan sama saja bagi dia. Masya Allah. Orang puji pun dia buat dia, orang celah pun dia buat dia. Orang puji dia, Masya Allah, bagusnya hang boleh baca Quran. Haza min fadli Rabbi. Semua ni kurniaan Tuhan, bukan aku punya. Orang kata apa hang ni hitam apalah, Masya Allah. Tak ada masalah apa. Hitam orang nak. Tengok bini saya. Cun gila. Saya dengan bini saya duduk sebelah macam teh cicau. Satu putih, satu hitam. Nasib baik anak keluar macam teh susu. Ada juga hitam-hitam orang anak, Masya Allah. Melayu tulen. Dia. Masya Allah. Puji ke, celah ke, biasa. Ini tanda. Ada hati, ada ikhlas. Yang kedua, segala kebajikan yang sebelum ni dia buat, semua dia lupa. Apa saja kebajikan dia buat sebelum ni, semuanya dilupa. Ini tanda ada ikhlas.
Yang ketiga, dia beramal, dia beribadat hanya kerana Allah Subhanahu wa taala dan untuk hari akhirat saja, masya-Allah. Ini tanda-tanda ikhlas. Ulama kata, bukan saya kata, buka syarah Qalbun Salim ke penawar bagi hati tengok. Masya-Allah. Itu yang Allah nak daripada kita sebenarnya. Tu Nabi kata Allah tak pandang pada suwarikum wa amwalikum, muka hang apa, wajah hang, badan hang, rupa hang, harta hang, Allah tak pandang. Apa Allah pandang? Lubikum, hati kami. Inilah tempat Allah menilai kita sebenarnya. Ramai kita gagal tang situ. Betul tak? Amalan cukup bagus, Masya Allah. Bangun bertahajud. Semayang sunat Isnin Khamis tak nak tinggal. Semayang berjamaah tak nak tinggal. Tapi mai soal hati, ramai gagal. Berapa orang pernah maki Tok Imam dengan hati? Tidak? Saja. Apa tu imam ni dia baca surat panjang aja, pendek-pendek tak ada kah? Oh, Masya Allah. Ha? Apa banyak kita hari ni gelar tapi dalam hati boh orang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengar Ustaz kena COVID? Kena. Saya dengar Ustaz. Oh, macam jantung saya terberhenti. Tu dia awak pula. Itulah saya terkejut. Ustaz kena COVID. Loh, saya doa siang malam Ustaz. Tapi dalam hati buat apa? Awak tak kena long COVID ini, kan, meluat kan. Macam-macam hati-hati ni, Masya Allah. Ada seorang wali Allah ni, isteri dia ni nak pergi kenduri. Dia benarkan, tapi dia pesan dekat isteri dia, jangan mengumpat, bila sampai di tempat kenduri itu, jangan mengumpat, jangan duduk bersama orang mengumpat, jangan sembang benda yang tiada manfaat. Dia kata baik. Tapi wali Allah tu pesan, hang sampai tempat kenduri itu, ambil segala air dan minum, dia kata. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi saya bukan bini dia lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan telan air tu, jangan ludah air tu, simpan air tu dalam mulut kamu. Dia pesan. Isteri salihah, pergi ambil air dia minum. Dia tak telan, dia tak ludah. Dia simpan lagu tu dalam mulut dia. Habis kenduri dia balik main rumah. Wali Allah tu panggil, mai sini. Ya bumbi. Dia tanya, ada ayat dalam mulut kamu? Dia angguk. Kalau dia kata ya, terkeluar ambil semua. Dia pun angguk. Maka wali Allah tu bagi satu bekai. Nak ludah ayat tu dalam bekai. Isteri dia pun ludah. Ayat yang terbit daripada mulut dia semua tukar jadi warna merah. Semua tukar jadi warna merah. Terperanjat dia. Dia tanya, saya minum ayat biasa saja. Pasal apa bila ayat tu ada dalam mulut saya tukar jadi warna merah? Apa penyakit saya? Maka jawab si wali Allah tu, walaupun mulut kamu terkunci, tapi hati kamu berbicara. Hati kamu mengumpat orang. Hati kamu maki orang. Masya Allah. Hani yang Nabi pernah sebut, la yastaqimu imanu abadin hatta yastaqima qalbuhu. Iman kamu takkan cantik, iman kamu takkan lurus selagi hati kamu tak bersih. Wa inna fil jasadi mudghah, iza salahatu salahal jasadu kullu, wa iza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalbu, kata Nabi. Ketahuilah di dalam badan manusia ni ada sekutul mudghah, sekutul daging. Iza salahat, kalau dia baik, salahal jasadu kullu, baiklah semua jasad dia. Wa iza fasadat, kalau dia buruk, fasadal jasadu kullu, buruklah semua jasad dia. Ala wahyal qalbu, ketahuilah itulah hati kamu, kata Nabi. Hati yang tak ikhlas ini, tuan-tuan, penuh dengan drama, penuh dengan lakonan. Oh, Masya Allah. Mereka cerita kat saya lah. Ada seorang hamba Allah ni, dia duda. Duda ni apa maksud dia? Bini tak ada. Masya Allah. Dia pun tak menikah. Dia ada anak. Tak ada awak lah. Masya Allah. Saya cadang berhenti pukul 11. Boleh kan? Masya Allah. Mereka bagi mic, saya pantang berhenti ya. Masya Allah. Dia ni lepas bini dia mati, dia tak nikah. Anak tunggal seorang budak lelaki. Hidup besarkan anak dia. Kasih sayang penuh. Anak dia jadi macam anakku Zazali. Lain-lain. Tapi bukan pergi mencuri. Main bola. Pergi mana pun main bola. Tidak pun peluk bola. Bola aja dia ni. Masya Allah. Jadi dia pun tak tahu macam mana nak didik anak dia. Satu hari ada member dia bawa seorang Pakistan. Pakistan ni dia bukan jenis jual kapet. Dia tok guru pondok dekat Pakistan. Dia buka mahat dekat Pakistan. Dia main Malaysia cari budak-budak. Kat Malaysia ni pergi ajak mereka. Jadi dia kata, Man, ni apa? Ni hang hantarlah anak hang dengan Pakistan ni. Suruh pergi Pakistan mengaji.
Tu ya. Pakistan tu berkata, nanti mengaji balik Malaysia mesti jadi Ustaz Bollywood. Bollywood. Lagi dia nak. So dia paksalah anak dia, Man, esok kau akan pergi ke Pakistan. Bapa, hang pergi mengaji di sana. Tak mau. Man, kalau hang betul-betul sayang pada ayah, hang kena pergi juga Pakistan. Jadi budak tu pergi juga. Pergi duduk Pakistan nak mengaji. Tak main bola dah. Macam kita lah. Hari pertama pergi kelas, Masya Allah kan. Bulan pertama dia masuk penuh kelas. Mai bulan yang kedua, dia masuk selang-seli. Sehari masuk, seminggu tak masuk. Mai bulan ketiga, bukan dia saja tak ada dalam kelas, satu kelas tak ada, semua kosong. Pakistan semua hilang. Tok guru Pakistan ni pergi cari mana, pergi semua, pergi tengok satu Pakistan semua dia ajak bola juga. Masya Allah, tabarakallah. Baru bulan yang ketiga. Tok guru Pakistan bagi. Dia kata, esok hang bungkui pakaian hang balik Malaysia, dia kata. Kenapa? Hang tanya kenapa? Hang baru 3 bulan duduk Pakistan. Satu Pakistan hang ajak bola. Aku takut kalau aku simpan hang lagi, mai bulan keempat, aku pun ikut hang pergi main bola abang. Masya Allah. Jadi terpaksa balik. Tak mengaji apa. Balik main nak masuk dalam kampung. Dia bincang. Kalau aku masuk macam ni kantoi lagi, dia patah aku tak mengaji. Nak buat macam mana? Berlakon. Pakai jubah, pakai serban, pakai celah mata, Masya Allah, pekat, Masya Allah, pekat, betul-betul pekat. Masuk tu imam tengok, Taliban mana masuk kampung aku pula ada ni, kata. Kata, Taliban ni tak? Apa tu kata Taliban? Man lah ni. Man. Apa hang kata hang mengaji dekat Pakistan? Hang buat apa sini? Dah habis mengaji, orang balik dah. Habis dah mengaji. Habis dah, khatam habis dah semua. Alhamdulillah, kampung kita ada ustaz seorang. Tu imam pun pesan. Malam sah lagi, hang mai masjid boleh dah, Man? Awak tu buat kenduri kak? Tak, hang mai bagi tazkirah. Tu dia. Sepatah haram tak mengaji nak bagi tazkirah apa? Tapi kalau tak pergi, sagi kantoi tak dia tak mengaji. Jadi mau tak mau kena pergi. Dia pergi, dia duduk tengok satu kampung ada dalam masjid. Dia nak bagi tazkirah apa? Dia tu otak dia ajak. Hang lari laman, hang lari laman, hang lari laman. Macam mana nak lari? Jadi dia cari idea macam mana nak lari. Dia tanya soalan. Wahai orang kampung, mai bulan Rajab, ada satu peristiwa besar. Apa dia? Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hampa tahu dah apa peristiwa tu? Semua jawab, kami tak tahu Ustaz. Dia dapat idea dah. Kalau tak tahu, dulu hampa pergi sekolah mengaji tak mengaji. Bapa hampa hantar hampa pergi mengaji, hampa tak mengaji. Jahil sungguh, aku tak suka tengok orang jahil macam ni. Terus lari, Masya Allah. Orang kampung terkejut. Tak tahu punya pasal. Tanya dia pula lari. Lagu mana ni? Jadi Tok Imam kata, tak apa. Esok kita panggil dia lagi. Kalau esok pun dia tanya apa tahu tak tahu, semua pakai jawab tahu. Kita tengok apa pula akal dia esok. Dia pergi esok. Mai bulan Syaban ada nisfu Syaban. Hampa tahu dah apa tu nisfu Syaban? Semua pakai jawab tahu Ustaz. Dia dapat idea dah. Kalau tahu jemput saya, duk diam sudah lah. Hampa ni lah dia lari juga, Masya Allah. Ngambung pening tu. Tak tahu pun dia lari, tahu pun dia lari. Nak buat lagu mana? Tu imam kata esok kita jemput dia lagi. Esok kita pecah 2 kumpulan dia. Kalau dia tanya juga, apa tahu tak tahu, habelah ni jawab tak tahu, habelah ni jawab tahu. Kita tengok apa pula akal dia esok. Dia pergi. Hai orang kampung, Rajab habis, Syaban habis. Ni mai Ramadan. Ramadan ada apa? Malam Lailatul Qadar. Hampa tahu dah? Hani jawab tak tahu, Hani jawab tahu. Bagus, Alhamdulillah. Siapa yang jawab tahu, hampa tolong ajak yang tak tahu ni Ustaz. Masya Allah, dia belah juga, Masya Allah. Sampai ke hari ni tazkirah pun tak ada, apa pun tak ada, Masya Allah. Ini jenis berlakon, Masya Allah. Macam inilah kita kalau berlakon, Masya Allah, hidup kita. Tuan-tuan, biar orang tak kenal kita tak apa. Janji Allah kenal kita. Kita nak buat segala kebaikan untuk manusia, lama mana manusia ingat kita. Lama mana manusia ingat pada kita. Siapa kenal nama moyang kita? Kenal tak nama moyang kita? Tak ada? Mananya kita tak boleh lepas. Baik macam mana sekalipun 3 generasi kita tak boleh lepas. Itulah nasib kita. Tapi Allah kenal kita. Masya Allah. Ini Nabi ajar. Nak dapat hidayah daripada Allah, nak kekalkan hidayah daripada Allah, biar ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahmaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Sesungguhnya salat aku, ibadat aku, hidup aku, esok aku mati pun kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini kena ada. Ini pertama-tama Nabi ajak pada kita. Yang keduanya, boleh kau nak sama sikit, masya-Allah. Yang keduanya Nabi ajak apa? Nabi berada di dalam gua Thaur. Kan? Kita sebut gua Thur, tapi Thaur. Nabi berada di dalam gua Thaur bersama Sayyidina Abu Bakar. Bersembunyi di gua Thaur itu. Datang Abu Jahal bersama tenteranya. Duduk di depan gua Thaur itu. Di pintu depan. Hanya berapa hasta saja dia dengan Nabi. Nak masuk, tak mau masuk. Nak masuk, tak mau masuk. Yang laba-laba itu semua nanti itu cerita lain lah, Masya Allah. Yang kita nak sembang, dia ada di situ. Sayyidina Abu Bakar nampak. Sayyidina Abu Bakar nampak dia saja, dia sudah khawatir lah. Dia pergi dekat Nabi, dia kata apa? Ya Rasulullah, Abu Jahal ada di luar sana. Kalau dia masuk dalam ini, apa nasib kita nanti? Dia punya khawatir, cemas dia. Apa Nabi jawab? Jom kita lari. Nabi jawab macam tu kan? No. Apa kata Nabi? Jangan khawatir, jangan risau wahai Abu Bakar. Bukan kita dua orang yang berada di dalam gua ni. Kita ada teman bersama dengan kita. Siapa teman kita ya Rasulullah? Allah, jawab Nabi. Masya Allah. Maknanya apa dia? Biar apa jadi, apa rintangan yang sedang kita lalui dalam hidup kita, jangan hilang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia hari ini percaya kepada Allah, tapi mereka tak pernah yakin pada Allah. Mereka tak pernah yakin dengan Allah. Allah uji sikit macam ni saja, habis. Allah uji kita sikit saja, habis kita, Masya Allah. Apa ni Ustaz? Saya saja satu pi satu mai, satu pi satu mai. Saya umur baru 35 tahun Ustaz, tapi lumpuh separuh badan Ustaz. Pasal apa? Masya Allah. Jangan tanya pasal apa. Redha dengan apa yang telah berlaku kepada diri kita ni, Masya Allah. Kita ni tak ada hak untuk tanya soalan kepada Allah. Yang soal jawab ini kerja makhluk. Soal jawab ni kerja makhluk. Tuan-tuan tanya saya soalan, saya jawab. Ini kerja makhluk. Saya tanya soalan, tuan-tuan jawab. Itu kerja makhluk. Kalau kita tanya dekat Allah setiap satu soalan, kenapa nak solat, kenapa nak keluar zakat, kenapa macam ni, kenapa aku diuji, maknanya kita letak Allah di tahap makhluk. Salah akidah. Salah akidah. Terima sajalah apa yang telah Allah tetapkan ke atas diri kita dengan penuh keyakinan. Yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Biar apa saja kita lalui dalam hidup kita. Orang yang ada di sebelah kita kemungkinan besar esok dia sudah tak ada. Orang yang cintakan kita, bahkan sayang pada kita, satu hari akan tinggalkan kita pergi macam tu saja. Kawan yang baik boleh bertukar jadi lawan kita. Apapun boleh jadi dalam hidup kita ni, Masya Allah. Yang senantiasa sayang kita, yang senantiasa mengasihi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang takkan berpisah dengan kita selama-lamanya ialah Allah Subhanahu wa taala. Saya bila ibu ayah saya tahu saya masuk Islam, mereka halau saya keluar daripada rumah. Mereka halau saya keluar daripada rumah. Waktu tu dah lah saya tak ada apa. Saya keluar bawa tangisan saja dan penuh keyakinan. Sebab tu saya selalu letak dalam tagline saya, yakin kepada Allah. Tuan-tuan yakin kepada Allah. Mak tak ada, ayah tak ada, adik-beradik tak ada, saudara mara tak ada, duit tak ada, harta tak ada, kawan tak ada, siapa pun tak ada kau. Yakinlah Allah ada bersama dengan kita. Ini yang Allah jawab dalam surah Taubah ayat yang ke-40. La tahzan, jangan kau sedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama-sama dengan kau. Biar apa saja pun tinggalkan kita pergi, yakin Allah ada bersama dengan kita. Orang yang cinta kita sudah tak cinta kita, no problem, Masya Allah. Allah sayang kita. Semua yang ada dengan kita hari ini, semuanya itu adalah palsu dan takkan kekal selama-lamanya. Yang sahih, yang kekal selama-lamanya itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka yakin pada Allah. Memang hidup kita ni penuh dengan ujian. Itulah maksud kehidupan manusia. Apa maksud kehidupan manusia? Ujianlah. Pagi tadi baru imam baca. Dalam sembahyang subuh, rakaat yang kedua, surah Al-Insan, ayat yang kedua.
Inna khalaqnal insana fi nutfatin amsajin nabtali. Sesungguhnya kami ciptakan manusia ini daripada setitis air mani. Untuk apa? Untuk menguji mereka. Inilah hidup kita. Kaya pun ujian, miskin pun ujian, susah pun ujian, senang pun ujian, sehat pun ujian, sakit pun ujian, tua pun ujian, muda pun ujian. Semua yang kita sedang lalui dalam hidup kita ni semua adalah ujian. Sebab tu Nabi kata yang besar itu bukan ujian, yang besar itu adalah bagaimana kita nak menghadapi ujian itu. Apa Allah tak uji Nabi kah? Lagi dahsyat Allah uji Nabi. Kita hari itu tengok budak kecil baru 4 tahun ni dapat COVID ni, kesian, tengok dia apa nak jadi pada dia. Tuan-tuan tahu tak? Nabi Muhammad anaknya 7 orang. Ada riwayat kata 8. Ada riwayat yang kata 8. Tapi ada seorang anak lelaki Nabi yang bernama Tahir. Tapi riwayat ini lebih ke arah dhaif. Sebab Tahir ini dia lebih kepada Ibrahim, anak Nabi yang bernama Ibrahim itu. Anak Nabi 3 orang lelaki. Ada yang kata 4, Masya Allah. Semua anak lelaki tak pernah sampai umur 2 tahun. Wafat dalam sebelum sampai 2 tahun. Ibrahim Abdullah Qasim wafat. Anak perempuan Nabi semuanya wafat sebelum Nabi wafat, melainkan Fatimah Zahra saja yang hidup bersama Nabi. Satu-satunya anak. Itu pun lepas Nabi wafat, lepas 4 bulan dia pun wafat. Apa Allah bagi ujian macam tu kepada kita? Tak ada. Tak ada. Sebab apa? Nabi faham inilah hidup manusia sebenarnya. Jadi biar apa jadi dalam hidup kita, yakin dengan Allah. Saya bawa tak ada apa dengan diri saya waktu saya keluar daripada rumah. Masya Allah, tabarakallah. Sampai ke hari ini saya yakin pada Allah. 16 tahun saya Islam, Allah tak pernah mengabaikan saya. Apabila saya dibuang oleh keluarga, Allah tak buang saya, tuan-tuan. Apabila saya diabaikan oleh adik-beradik saya, Allah tak abaikan saya, tuan. 16 tahun saya Islam, tuan-tuan boleh nampak saya hari ini. Saya yakin pada Allah. Wa budda rabbuka hatta tiyakal yakin. Surah Al-Hijri ayat 99. Sembahlah Allah dan yakinlah sehingga mati. Masya Allah. Yakin pada Allah sehingga maut datang pada kaum kita. Masya Allah. Yakin. Ini Nabi ajak pada kita bila Nabi berada di dalam gua Thaur. Masya Allah. Yang seterusnya Nabi ajar apa dia, tuan-tuan? Masya Allah, tabarakallah. Apa dia Nabi ajar? Tuan-tuan, tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergantung kita hanya pada pencipta kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita dah sumpah saban hari. Suratul Al-Fatihah ayat yang kelima itu jumhur ulama kata apa dia? Masya Allah, itu lafaz sumpah kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, engkaulah kami sembah dan dengan engkaulah kami minta pertolongan. Masya Allah. Ini kapal terbang hilang pun pergi cari bomo. MH370 sampai sekarang jumpa tak? Habuk pun tak dapat jumpa. Pasal apa? Hilang-hilang kapal terbang pergi cari bomo. Datuk Seri Paduka Ibrahim Zain. Kawan bawa teropong jadi. Jumpa dah. Kawan saya di Pulau Pinang, beria sangat nak pergi jumpa bomo tu. Saya kata jangan pergi lah, benda ni semua kurafat. Hang tahu apa? Syah hang duk diam sudah dia tahu. Wish. What? Hang tahu dah ni siapa? Siapa dia? Raja bomo dunia. Nombor 1 punya bomo. Tu dia. Saya kata lantar hang pergi. Dia pergi cari sampai KL. Dia cari bomo tu tak jumpa. Balik mai muka moyok. Saya tanya awak muka hang jadi macam ni. Aku cari bomo tu tak jumpa dah. Tu saya kata mungkin dia pergi Australia kot cari kapal terbang. Tak. Dia tak pergi Australia. Habis dia pergi mana? Dia pergi cari bomo lain. Hang kata dia bomo nombor 1 pasal apa? Dia pergi cari bomo lain. Dia kata yang buat nyok tu kan 3 biji yang dia dah pakai tu. Buat nyok tu dengan apa? Teropong dia tu dia letak tepi, dia masuk tandai. Dia keluar tandai tengok orang balas teropong dia, masya-Allah. Jadi dia nak tahu siapa balas teropong dia, dia pergi cari bomo lain, masya-Allah. Ya Allah. Tuan-tuan, siapa tolong Nabi Ibrahim AS saat baginda ditolak di dalam api oleh Raja Namrud? Allah. Siapa tolong Nabi Musa AS saat dikecam dan dikejar oleh Fir'aun laknatullah? Allah. Siapa tolong Nabi Muhammad SAW di dalam perang Badar? Allah. Siapa Tuhan kita? Allah. Kenapa kita tak mau bergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa kita tak mau tawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala?
Satu kaki pada Allah, satu kaki lagi pada manusia. Masya Allah. Bergantung hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Nabi ajar pada kita. Saya cepat-cepatkan, Masya Allah. Yang seterusnya kalau kita tengok. Dalam perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenarnya. Sebelum nak sampai Madinah, Nabi berhenti dekat Kuba. Dan Nabi buat apa di situ? Masjid. Apa kena mengena Nabi berhijrah dengan masjid? Sebab biar apa jadi dalam hidup kita, walaupun nyawa di hujung sekalipun, solat jangan main-main. Bukan saya nak kata tinggal solat, jangan bermain-main dengan solat. Kerana di situ ada hidayah, Masya Allah, dalam solat. Pelihara solat. Macam mana nak pelihara solat? Solat di awal waktu, itu lagi bagus. Solat di awal waktu. Maknanya bila dengar laungan azan, sediakan diri kita, latih diri kita untuk nak main solat. Main semayang berjamaah lagi bagus, Masya Allah. Lagi diutamakan, Masya Allah. Dulu tak apalah, tidak. Masjid tutup, surau tutup, pasal penyakit. Dulu dia bising. Masjid hampa tutup, surau hampa tutup, esok hampa jawab depan Allah. Tu dia. Saya pun kena, ustaz pun jawab. Pula ada, pasal apa? Aku bukan tutup. Aku sendiri pun tak boleh pergi solat. Dah ustaz ada kuasa tak mau cakap. Pula dah, dia pergi kat situ. Lah ni masjid sudah buka, surau dah buka, hang pergi mana? Masya Allah. Dulu renggang-renggang pun dia bising. Takut pada penyakit. Takutlah kepada Allah. Dah solat renggang-renggang zaman Nabi tak ada. Sekarang sudah bagi rapat, hang pergi mana? Masya Allah. Mai semayang tuan-tuan. Mai semayang berjamaah. Masya Allah. Imaratkan masjid kita ni. Ni rumah Allah. Ni orang duk azan, dia sibuk lagi tengok drama lelaki kiriman Tuhan. Boleh tengok lagi. Pelik sungguh. Saya ni tuan-tuan, nak kata solat ni macam-macam pengalaman. Ada satu ketika saya pergi semayang subuh hari Jumaat. Macam pagi tadi, saya pergi satu masjid ni, Masya Allah, tu imam tak pergi. Dia cirit kat bawah tu, dia tak pergi. Semua orang pakat duk cari siapa mau jadi imam. Hari Jumaat pagi nak baca surat sajadah. Siapa nak baca? Umar pakat duk cari sana, cari sini. Kita duduk hujung sekali, Masya Allah. Tiba-tiba naik satu palung. Palung tu memang imam, tapi bekas imam. Umur 84 tahun. Kepala pun dah goyang dah. Tak ada siapa panggil dia, dia sendiri jadi imam. Dia pindah imam, Masya Allah. Dia baca surah sajadah, tuan-tuan. Satu ayat bila Umar habis pun tak tahu. Kita duduk belakang pula. Ada satu palung duduk sebelah saya, duduk hujung ayang. Saya kata dia ni pasal apa? Kusyong apa kan? Tak apa dia. Tengok dia punya goyang lagi kuat. Woi, dia ni sakit ke apa? Kan? Tiba-tiba rebah, tuan-tuan. Rebah. Saya terperanjat. Ya Allah, ya Tuhan kami. Mati syahid pagi Jumaat sebelah aku pula. Nak buat macam mana ni? Punyalah ketak saya. Masya Allah, buat dah je lah sembahyang lagu tu. Tiba-tiba mayat bangkit balik. Ya Allah, lagi punya terperanjat perut saya. Habis-habis solat saya tanya kat dia, Palung, tadi hang duk huyung hayang semacam hang rebah tu pasal apa? Pitam kau. Dah ustaz, habis pasal apa? Terlelap ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Pandangan imam tu terlelap dalam solat. Tak apalah dia main sembahyang jamaah, yang hang duk tidak buat apa? Tidak, masya-Allah. Dulu kampung saya ada satu malung. Malung tu kalau jerka dekat laki dia, bukan 10 orang dengar, 10 kampung dengar. Sekali dia jerka sampai elektrik rumah saya putih. Abang tu putih, pum, putih tu. Masya Allah. Elektrik pun terkejut. Satu hari dia balik main petang, waktu maghrib, laki dia duduk laihan TV. Dia jerka. Abang, duk buat apa ni? Duk tu. Terkejut dia. Orang duk semayang, duk layan TV apa? Pergi semayang. Dia punya ketak tuan-tuan, bini dia jerka. Dia start motor terus main masjid.
Yang masjid imam sudah baca surah Qul ya ayyuhal kafirun. Oi, surah pendek ni lagi terlambat tinggal satu rakaat, jenuh kena jerakah lagi dia tu. Dia tinggal motor dia lari masuk dalam saf. Dia masuk dalam saf imam rakaat. Allahu akbar, dia pun rakaat. Dia rakaat tentang kedabak jatuh. Bukan dia jatuh, helmet dia jatuh, Masya Allah. Terperanjat sampai helmet lupa buka. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ada helmet seketul atas saf, Masya Allah. Tak apalah dia pergi sembahyang. Yang hang sekali tak mau pergi sembahyang. Bersiapa, Masya Allah. Jaga solat, tuan-tuan. Jaga solat. Jangan di awal, jangan bagi sesuatu yang hujung tu pada Allah. Hak Allah bagi pada Allah, Masya Allah. Ustaz, saya kerja. Jangan kata dekat solat saya kena kerja. Katakan kepada kerja, aku kena solat. Masya Allah. Disiplinkan diri kita dengan solat, tuan-tuan. Jaga, Masya Allah. Nescaya hidup kita ni penuh dengan hidayah. Masya Allah. Baik. Yang seterusnya, lepas ni saya berhenti kot. Yang seterusnya, Masya Allah. Nabi sampai dekat Madinah. Nabi sampai, saya pendekkan cerita ni. Nabi sampai dekat Madinah. Masya Allah, orang sambut Nabi. Sampai tertubuhnya negara Islam. Negara Islam yang pertama, Madinah. Masya Allah. Tertubuhnya apa dia? Undang-undang bertulis pertama di atas muka bumi Allah. Piagam Madinah. Masya Allah. Itulah undang-undang bertulis yang pertama. Islam. Kebanggaan kita. Kita sekarang apa? Demokrasi. Pula dah. Tak apalah, demokrasi. Raja berperlembagaan. Alhamdulillah. Masya Allah. Kan? Tapi yang terbaiknya, piagam Madinah Nabi buat, Masya Allah. Maknanya apa dia? Kalau kita nak simpan, orang kata apa? Nak kekalkan hidayah tu dalam hati kita ni, dalam diri kita ni, tuan-tuan, wajib kena hidup dalam sibaghatullah ataupun dalam sibagah Islam. Apa dia sibagah Islam? Acuan Islam. Acuan Islam. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu jelas, haram pun jelas, kata Nabi SAW. Tapi sekarang halal pun dah tahu, haram pun dah tahu. Semua ada jadi cacah merbak, Masya Allah. Ramai hari ini mengaku Islam tapi dia jauh daripada amalan Islam yang sebenar. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki, ramai tak ikut Islam hari ini. Betul tak? Saya pergi satu sekolah, ceramah motivasi pelajar SPM tingkatan 5. Lagi 2 minggu mereka nak periksa. Guru besar telefon saya pergi bagi motivasi. Saya kata saya pun SPM pangkat 2 saja nak bagi motivasi apa. Tapi tak apalah, guru besar jemput saya pasal saya pergi. Saya duduk, pelajar lelaki semua main. Duduk depan saya. Lagi 2 minggu mereka nak periksa. Budak tu gunting rambut. Sini langsung tak ada rambut. Sini pun langsung tak ada rambut. Yang ada tengah-tengah saja. Itu pun terpacak. Masya Allah, terperanjat saya. Saya panggil mak dia. Saya kata, kak main sini. Ya Ustaz, kak berhentilah beli penyapu. Wah Ustaz, terbalikkan anak kamu sapu dia. Penyapu ada tengah-tengah kepala dia. Masya Allah. Dia ikut siapa? Tuan-tuan, tengok nah. Allah bagi kita mak ayah dah? Bagi. Ada Allah suruh kita ikut mak ayah kita? Tak? Sayangi ibu kamu. Betul tak? Jaga mak kamu. Buat ihsan, buat ma'ruf, jangan ufin. Ini antara benda yang Allah sebut pada mak ayah kita. Betul tak? Allah bagi kita suami, ada Allah suruh kita ikut suami kita. Taat pada suami, hormat pada suami. Yang Allah suruh ikut ni siapa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan kepada mereka, Muhammad, betul tak mereka cinta pada Allah? Kalau betul, fattabi'uni. Siapa? Ikut Nabi, kata Allah. Jadi siapa yang kita kena ikut? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah Nabi gunting rambut macam tu? Potong sini, tengah-tengah saja ada. Tuan-tuan tahu tak, kita ni umat seorang Nabi yang paling segak. Paling menjaga penampilan Nabi Muhammad. Segak. Tengok dalam kitab Syama'il Muhammadiyah hadis yang ketiga. Sayyidina Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu kata apa? Satu petang dia tengok Nabi keluar daripada rumah dengan rambut jumma. Rambut jumma ni macam mana? Belah tengah. Hujung rambut sampai bahu. Rambut Nabi tak pernah lebih daripada bahu. Sampai hujung ni. Nabi ada 3 jenis pattern rambut. Jumma, lima, wafrah.
Pertengahan telinga, bawah telinga, hujung bahu. Ini rambut Nabi. Jumah ni belah tengah. Macam kita basah, baru balik mandi kan, baru mandi basah kan. Tu jumah. Dengan Nabi memakai hula warna merah. Dia kata, aku tengok Nabi, aku tengok alam ini. Aku tengok Nabi, aku tengok sekitar ini. Tidak ada satu benda yang lebih cantik dan indah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi macam tu punya sega. Tu yang saya kata, kita ni mai semayang pun pakai pagoda punya t-shirt. Ada yang pernah mai semayang sebelah saya Carlsberg. T-shirt Carlsberg dia pakai mai. Masya Allah. Nabi macam tu punya sega. Masya Allah. Kita hari ni, ya Allah. Tu saya kata ramai dia sebut dia Islam, tapi amalannya jauh daripada Islam. Pi peluk Korea, pi peluk anjing. Masya Allah, tak tahu. Tahu dah dulu orang pi peluk Korea. Ingat dah? 5-6 tahun ada kan? Budak-budak perempuan 3 orang pi peluk Korea. Time tu betul-betul panai isu ni. Ada satu muslimat tanya saya soalan. Ustaz dalam Islam ni macam ni. Ustaz, ni mereka nak tanya Ustaz lah. Apa perasaan Ustaz bila mereka ni pergi peluk pergi Korea ni? Dia tanya, apa perasaan kamu? Masya Allah. Apa perasaan Ustaz bila Ustaz masuk Islam? Ustaz tengok budak-budak perempuan yang beragama Islam pergi peluk Korea ni. Cium Korea tu, cont macam tu. Apa perasaan Ustaz? Saya kata saya sedih. Sebenarnya saya sedih. Saya kata saya ada ceramah daripada Kuala Perlis sampai Pasir Gudang, Johor Bahru, satu Malaysia ni saya sudah pergi berceramah. Sampai ke hari ni saya pergi mana pun, tak ada seorang pun lari mai peluk cium saya. Tu yang buatkan saya sedih, saya kata Masya Allah. Itulah perasaan saya sedih. Yang peluk saya ni semua geng-geng Tok Wan aja. Tu pun kadang-kadang Tok Wan kerepot. Masya Allah, umur 90 tahun Tok Wan tu. Gagah nak main peluk kita. Peluk sepasal nak cium pula. Dia peluk saya, dia cium dahi saya pelan-pelan. Cot ni. Aku itu kan. Tapi cuma saya seriah bila Tok Wan tu nak cakap dengan saya. Allah. Dia gigi atas pun tak ada, gigi bawah pun tak ada. Dia pegang saya, dia kata, Ufat. Dia kata, sembuh habis. Masya Allah. Tabarakallah. Ambil barakat aja lah. Masya Allah. Dia peluk Korea, dia peluk ni, Masya Allah, tabarakallah. Kan? Itu yang saya kata. Halal pun tak tahu, haram pun tak tahu, campur jadi haram jadah, Masya Allah. Betul, sungguh. Dalam usul fiqh, Imam Syafi'i kata haram ada 2 jenis. Betul tak? Satu haram li zati, satu lagi haram li ghairi. Haram li zati, haram li ghairi. Apa dia haram li zati? Haram li zati dari zat dia haram. Contoh nak faham. Macam daging babi. Babi itu Allah haramkan di dalam Quran. Khinzir Allah haramkan di dalam Quran. Maknanya zat dia memang haram. Itu dipanggil haram li zati kerana ada dalil qat'i. Manakala lagi satu haram, kata Imam Syafi'i, haram li ghairi. Ini macam contoh, asalnya dia halal, tapi perbuatan kita ni dibuat haram. Macam contoh cucuk udang. Cucuk udang halal tak? Halal. Tapi goreng dengan minyak babi? Haram. Itu haram li ghairi. Saya kata tambah lagi satu haram. Haram apa? Haram jadah. Masya Allah. Ni jenis pergi peluk Korea, peluk anjing ni semua geng-geng haram jadah. Apa tak ada siapa kamu pergi peluk? Masya Allah. Kan? Allahu Akbar. Islam aja ada benda ni pada kita. Tak ada. Pasal apa hang buat benda ni? Pasal tak boleh hidup dalam sembagah Islam. Masya Allah. Sama jugalah yang pesta-pesta yang mereka buat ni kan, baru ni kan, Bon Jovi ke apa? Bon Jovi kan? Masya Allah. Yang kita nak pergi gagah, nak pergi pasal apa? Masya Allah. Biar pergilah mereka dengan sambutan mereka, mereka dengan kepercayaan mereka. Tak apa, kita tak kacau, Masya Allah. Kita jaga akidah kita, Masya Allah. Kita jaga agama kita. Masya Allah. Dia pun tak pernah kalut pun dengan sambutan kita. Tidak. Masya Allah. Sayang, Masya Allah. Amai. Kadang belagak pun ada. Nak kata sombong ni jangan kata lah. Lama, Masya Allah. Tu imam kami dulu hari tu PKP. Dia pergi belajar khusus bahasa Inggeris. Khusus bahasa Inggeris, PKP. Kan?
Lepas tu dia tengok itu satu hari tu, dia tengok anak perempuan dia buat rambut rebonding tau. Rebonding tau, maklum tak kau nak rebonding? Lurus kan, Masya Allah. Dia tanya ke anak dia, Timah buat rambut hang nampak pelik ni cek buat rebonding ayah. Rebonding tu menata apa? Rebonding kalau orang panggil lurus ayah. Oh lurus kalau rebonding ya. Baik. Malam tu dia jadi imam. Soft, rebonding dan rapatkan soft, Masya Allah tu. Khusus bahasa Inggeris. Lurus tu dia buat. Rebonding. Ya Allah ya Tuhan kami. Cawa-cawa kita ni ya Allah. Masya Allah. Daripada kecil sampai besar ramai hari ni tak nampak keindahan Islam. Macam mana Allah nak bagi hidayah pada kita kalau agama Allah ni sendiri kita tak mau ikut? Macam mana Allah nak bagi hidayah pada kita? Anak-anak kita hari ni Masya Allah di luar sana banyak yang rosak. Banyak rosak. Kita nak salahkan siapa? Ustaz, faktor persekitaran dulu dia baik Ustaz. Sejak dia main duduk kampung ni Ustaz, dia campur dengan budak-budak tu dia jadi macam ni. Ustaz, dia pergi sekolah Ustaz, cikgu dia semua tak layan dia, sebab tu dia jadi macam ni Ustaz. Semua nak salahkan diri mereka, diri orang lain. Bila nak salahkan diri kita? Sebenarnya salah siapa? Salah diri kita. Ada hadis Nabi kata anak rosak ni pasal faktor sekitar, anak rosak pasal kawan-kawan. Tak ada. Nabi kata apa? Setiap anak yang lahir dalam dunia ni dalam fitrah yang suci, yang jadikan dia Majusi, yang jadikan dia Nasrani, yang jadikan dia Yahudi, mak dan ayah kata Nabi. Kita lah punca dia. Kita tak jaga dia ikut acuan Islam. Kita tak didik dia dengan sebagai Islam. Tu punca dia. Macam mana nak didik? Ayah pun tak ada masa dengan anak. Macam jiran saya. Suami dia hidupkan matikan pun tak tahu. Tak pernah tengok. 24 jam kerja. Tak pernah ambil cuti. Orang public holiday pun dia pergi kerja. Semua urusan anak tu, anak seorang je. Urusan anak tu semua isteri dia yang tanggung. Isteri dia yang buat. Kesian tengok isteri dia. Satu hari isteri dia demam. Sakit kepala. Tak boleh bangun. Nak pergi ambil anak dekat sekolah pun tak boleh. Dia telefon laki dia. Bang, tolong ambil half day boleh tak? Sekerat hari ni cuti. Hai, pasal apa? Dia, saya demam bang. Nak pergi ambil anak pun tak boleh. Saya tak larat nak bangun bang. Kepala saya berat. Tu lah. Tak apa aku pergi ambil. Antidok. Relax. First time dia nak pergi ambil anak dia dekat sekolah. Tak pernah pergi sekolah. Dia pun pergi ambil. Balik mai bebas. Hang mai sini. Ya bang. Hang punya apa ni? Anak hang ni perangai sebiji macam hang lah. Awak bang. Hang suruh aku pergi ambil dia kan? Aku ambil kata ambil. Ambil dah. Habis apa masalahnya? Aku pergi dia seorang saja duduk dekat bus stop tu. Aku kata aku panggil mai masuk. Dia tak mau masuk. Lalu aku pergi pulai telinga dia baru masuk. Dia start teriak dalam kereta. Sampai dekat rumah ni dia tak berhenti teriak. Ni duduk dalam kereta. Tegak tak mau keluar daripada kereta. Meluat dah tengok budak ni. Hampir tanya apa masalah dia. Bini dia pun pergi tengok. Tengok terperanjat bini dia. Bang, pasal apa? Macam mana budak ni tak menangis? Awak, ini bukan anak kita. Dia pergi balas anak orang lain. Masya Allah, tabarakallah. Sama anak dia tak kenal. Masya Allah. Nasib baik balas anak orang. Kalau balai bini orang macam mana? Masya Allah. Ni tak ada masa dengan anak kan? Masya Allah. Ni punca dia. Anak ni tuan-tuan, mereka membesar dengan cara didikan kita. Tu Nabi kata, ajarkan anak kamu, cintakan Nabi. Cintakan keluarga Nabi. Baca Al-Quran. Siapa datuk nama Nabi? Siapa datuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa ibu? Berapa orang isteri? Dengan isteri mana dapat anak? Cuba tanya tengok. Siapa pun tak boleh jawab. Nabi kita tapi kita tak kenal Nabi. Apa cerita ni? Padahal sebut apa? Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mengaku Nabi sebagai Rasul, tapi diri Nabi tak kenal. Pelik tak kita? Pelik Tahu tak Nabi sayang kepada kita macam mana punya sayang? Macam mana punya cinta Nabi menitiskan air mata rindu kepada kita. Sahabat nampak air mata Nabi sampai sahabat menangis. Kenapa kamu menangis ya Rasulullah? Nabi kata wadatu anni lakitu ikwan.
Aku rindu kepada ikhwan aku. Sahabat tak faham siapa itu ikhwan. Mereka ingat mereka lah ikhwan. Tu sahabat tanya, awalaisa nahnu ikhwanuka ya Rasulullah? Bukankah kami ini ikhwan kamu ya Rasulullah? Apa Nabi jawab? La, terkejut sahabat. Hai, kalau kami bukan ikhwan kamu, kami ni siapa? Antum ashabi, kamu ni semua sahabat aku. Antum ashabi, kamu ni sahabat aku. Habis siapa dia ikhwan ya Rasulullah yang kamu menangis untuk dia? Tu Nabi kata, walakin ikhwaniki alladhina amanu bi walam yarawni. Ikhwan yang aku maksudkan adalah mereka yang tak pernah melihat wajah aku tetapi mereka beriman kepada aku. Kita lah yang tak pernah melihat wajah Nabi tapi beriman kepada Nabi. Masya Allah, Nabi rindu nak jumpa kita, menangis. Tapi kita sayang hari ini ramai tak kenal Nabi. Masya Allah, ramai tak kenal. Mai tang isteri Nabi pun ramai tak tahu. Masya Allah, nama anak-anak Nabi, Masya Allah, tabarakallah, 7 orang, 8 orang tu pun kita tak kenal. Ramai. Masya Allah, sedih. Sedih. Siapa ada seorang ulama sebut, Masya Allah, Syekh Mutawalli Sya'rawi ke apa, saya pun tak tahu. Umat Islam akhir zaman ini dilanda dengan satu malapetaka yang sangat dahsyat, dia kata. Malapetaka ini lebih dahsyat daripada gempa bumi, lebih dahsyat daripada tsunami, lebih dahsyat daripada puting beliung, lebih dahsyat daripada gunung berapi. Apa malapetaka itu? Apabila umat Islam lupa kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Hari ni tengok kita buat benda tu dah. Banyak, Masya Allah. Macam mana Allah nak kurniakan kepada kita hidayah, sedangkan Rasul yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seorang Rasul yang mencintai umatnya, sedangkan umatnya sendiri pun tak kenal dia. Masya Allah. Ini satu malapetaka besar, tuan-tuan. Allahu Akbar. Itu kena hidup dalam sebagai Islam. Kena duduk dalam acuan Islam. Tengok Nabi ajar kepada kita, Masya Allah. Terbitnya seorang anak daripada rahim ibu dia, kau angkat anak tu, kau azan telinga dia. Betul tak? Masya Allah. Kita ambil anak dia, Allahu Akbar kan, Masya Allah. Lah ni mana ada hantu semua. Ada. Semua maut. Anak dia cakap bahasa Inggeris. Bagui. Saya sangat mengesyorkan. Tapi janganlah sampai azan pun tak ada. Kawan tu dapat anak. Twinkle, twinkle, little star. Hui, Masya Allah. Selipat tangan macam ni, tapi lokum kepala dia. Saya pergi dekat dia dan tegak dia. Sebelum saya tegak dia, perempuan Cina tegak dia. Abang lah. Wah, tengok mana lama ini anak lu tak ajan lagi kah? Perempuan Cina tahu anak kena ajan. Dia tak tahu. Allah, sedih. Dia punya terperanjat bila perempuan Cina tu terkejut. Baru ajan. Ajan sungguh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terperanjat perempuan Cina tu. Wah, sulah hari layak kau. Hang beza azan dengan takbir pun dah tahu hari ni, Masya Allah. Itu nasib kita kan. Tuan-tuan, kita tadi saya kata kita dah minta ihdinas siratal mustaqim tu kan, Masya Allah. Kita nak dapatkan siratal mustaqim tu macam mana cara dia? Macam mana cara kita nak dapat siratal mustaqim itu? Allah berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 101 atau ayat 103, pangkal hujung ayat dia, wa may yaktasibillahi faqad hudiya ila siratal mustaqim. Barang siapa yang pegang teguh dengan agama Allah, Islam ini, sesungguhnya bagi dia siratal mustaqim, kata Allah. Maknanya siratal mustaqim ni apa dia? Pegang Islam, kata Allah. Sebab tu selang satu ayat Allah tambah lagi, wala tamuntunna illa wa antum muslimun. Pastikan kamu mati pun dalam Islam. Masya Allah. Pastikan mati pun dalam Islam, kata Allah. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Itu sebab kena dapat hidayah, tu cara dia. Dan yang terakhirnya, tuan-tuan, nak dapat hidayah, baca Al-Quran. Bila? Bulan Ramadan 10 yang terakhir. Baca Quran tu kah? Mai bulan Ramadan baru buka Quran kah? Bukan. Quran kena baca bila? Hari-hari kena baca Quran. Siapa kata? Quran sendiri yang kata. Saya dalam hidup saya baca macam-macam kitab, Masya Allah. Semuanya dia punya perenggan, dia punya surah tu lebih kurang sama saja. Surah ni kalau 40 ayat, surah tu 42 ayat. Surah tu 38 ayat, surah ni 39 ayat. Lebih kurang sama saja dia punya paragraf. Tapi my Quran, uniknya Quran,
Ada surah yang panjang, ada surah yang pendek. Sepanjang-panjang Baqarah, sependek-pendek surah Al-Kautsar. Kenapa Allah buat macam tu? Pernah tak kita tanya? Kenapa Allah buat sepanjang-panjang Baqarah, sependek-pendek surah Al-Kautsar? Kalau boleh Allah buat semua sama lah. Betul tak? Yang ni 50 ayat, yang ni 60 ayat, yang ni 70 ayat. Buat macam tu sajalah. Kenapa ada 200 lebih ayat? Kenapa ada 3 ayat? Pasal apa? Sebab Allah nak kita berpegang Quran, baca Quran hari-hari. Jangan kata tak ada masa dengan Quran. Takkan 3 ayat tu kita tak boleh baca? Tidak. Takkan 3 ayat tu kita tak boleh baca? Sibuk apa sampai Quran tak boleh buka? Ha? Rujuk surah Al-Isra ayat yang ke-9. Allah kata apa? Inna hazal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu. Sesungguhnya di dalam Al-Quran itu ada petunjuk hidayah. Baca, Masya Allah. Hari-hari kena baca, Masya Allah. Ha. Sampai tak tahu cakap bahasa Arab pun boleh cakap bahasa Arab pun baca Quran. Pak Arab nak pergi isi minyak, kereta mati tengah jalan, nak pergi isi minyak, budak tu boleh jawab, minyak, sadaqallahul azim. Tak banyak tu betul Arab tu. Tahu yang betul-betul Arab kata as-sa'irat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kereta mati tu. Allah tabarakallah. Ha? Masya Allah. Baca Quran senantiasa. Pegang Quran. Masya Allah. Tabarakallah. Banyak fadilat bagi orang yang membaca Quran. Masya Allah. Jangan malu, tuan-tuan. Malu kalau kita lah rugi, Masya Allah, tabarakallah. Usia bukan penghalang untuk kita nak mengaji, Masya Allah. Selagi kita waras, Masya Allah, bacalah Quran, Masya Allah, tabarakallah. Ada hidayah Allah dalam itu. Ini cara kita nak mengekalkan hidayah. Ada banyak lain benda, tapi ini pun dah 9.30 dah, Masya Allah. Perut saya pun masuk angin dah, Masya Allah. Nah, jadi saya rasa cukuplah sekadar itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sembang dengan tuan-tuan perbicaraan ini kalau memberi manfaat untuk tuan-tuan lebih mengenali Islam. Masya Allah. Saya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu tujuan saya berdakwah adalah untuk nak share satu orang kata apa, kek yang besar tu kita potong dan tanda kegembiraan kita bagi orang makan. Masya Allah. Begitulah dakwah saya sebenarnya. Apa yang saya pernah lalui, saya rasa tuan-tuan pun pernah lalui. Sama-sama kita lalui dan sedang kita lalui. Masya Allah, tabarakallah. Maka janganlah tuan-tuan sia-siakan hidayah yang Allah kurniakan pada kita. Masya Allah. Cuba nanti balik malam kita tutup mata kita, kita tanya pada diri kita, ya Allah, kenapa Allah jadikan saya Islam? Masya Allah. Kenapa Allah tak lahirkan kita dalam keluarga-keluarga yang lain? Allah boleh buatkan, Masya Allah. Mananya Allah begitu mencintai kita. Allah sayang pada kita. Maka jangan sia-siakan. Sehingga kan Allah pernah bagi kita dekat malaikat Jibril. Allah bagi kita dekat malaikat Jibril. Masya Allah. Sayangnya Allah kepada kita ni tuan-tuan. Nabi SAW sebelum nak wafat, tanya pada malaikat Jibril, apa berita gembira yang kau boleh kongsi dengan aku, wahai Jibril? Malaikat Jibril kata, Abishir ya Habiballah. Bergembiralah wahai kekasih Allah. Fa innallahu azza wa jal kul. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada aku, qad haramtul jannata ala jami'a, qad haramtul jannata ala anbiya'i wal umami hatta tadkhulaha anta wa ummatuka ya Muhammad. Tu Allah sebut dekat malaikat Jibril, aku haramkan syurga aku kepada mana-mana nabi dan umat mereka. Hatta tadkhulaha anta wa ummatuka ya Muhammad. Melainkan engkau dengan umat kamu saja akan masuk ke dalam syurga terlebih dahulu. Masya Allah, tabarakallah. Sini sebelum wafat Nabi tanya. Ada orang kata benda ni palsu dan sebagainya, tapi benda ni ada dalam kitab Mu'jam Al-Kabir, karangan Imam Tabarani rahimahullah ta'ala. Masya Allah. Sampai ke tahap tu tuan-tuan, kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kan Nabi Ibrahim AS sendiri pun merayu pada Allah selamatkan ayah dia Azar tu. Ada call kata dia bapa saudara, ada call kata dia ayah dia. Merayu pada Allah. Nabi Ibrahim
Allah, bukankah engkau telah janji kepada aku yang engkau takkan hinakan aku di hari kebangkitan ini seandainya kalau ayah aku berpisah dengan aku? Bukankah ini satu kehinaan bagi aku? Sebab Allah nampakkan mereka dua. Allah temukan ayah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ibrahim di akhirat. Ada hadis sahih. Sampai Nabi Ibrahim kata dekat Allah, bukankah engkau telah janji pada aku ya Allah yang engkau takkan hinakan aku pada hari kebangkitan ini? Masya Allah. Nabi Ibrahim ni siapa dia, tuan-tuan? Allah firman dalam surah Nisa ayat 125, wattakhazallahu Ibrahim khalila, dan kami mengambil Ibrahim ni sebagai khalil. Khalil ni apa dia? Banyak perbahasan ulama. Ada ulama kata kekasih, ada ulama kata sahabat baik. Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak ada seorang manusia yang muncul atas bumi Allah ni yang punya iman macam Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa Allah jawab? Ya Ibrahim, inni haramtul jannata alal kafirin. Sesungguhnya aku haramkan syurga aku untuk orang kafir. Allahu akbar. Maknanya kita lagi hebat orang Islam ni, masya-Allah tabarakallah. Bertambah hebat kita ni apabila kita pegang Islam ini selama-lamanya dalam hidup kita. Kita hidup berpandukan, berpaksikan pada akidah tauhid yang sebenarnya. Mudah-mudahan syurga lah bagi kita ni semua, tuan-tuan. Masya-Allah. Nah, jadi saya rasa cukuplah sekadar itu. InsyaAllah kalau ada peluang kita jumpa lagi dalam kuliah-kuliah yang akan datang. Seandainya kalau ada kekasaran bahasa, tersilap bahasa, terumpat kata, saya mohon maaf, masya-Allah, pada tuan-tuan hadirin hadirat. Saya kadang-kadang lepas cakap ni, masya-Allah, bukan pasal apa, kerana setiap kali saya berada di depan ini, saya tengok semua ni macam adik-beradik saya. Saya tak ada ahli keluarga, tuan-tuan, melainkan keluarga isteri saya saja, masya-Allah. Ayah saya meninggal tanpa pernah tengok saya. Sejak saya dihalau keluar sampai ayah saya meninggal, saya tak pernah tengok ayah saya. Bukan saya tak mau tengok, dia tak mau tengok saya. Kedudukan ayah saya sangat besar di kalangan orang-orang India kerana dia Sami. Bukan Sami Belo, dia Sami India, masya-Allah. Sampai dia mati dia tak pernah tengok saya. Last saya tengok ayah saya, jenazah ayah saya. Isteri saya ada saksi, boleh tanya. Masya-Allah tabarakallah. Yang kerabat satu-satunya lekat dengan saya yang hidup lagi, mak saya, masya-Allah. Itu pun sejak PKP tak tengok lagi mak saya, tak pernah ziarah lagi, masya-Allah. Sebab tu saya anggap ini semua macam adik-adik saya. Sebab tu betul saya kata masya-Allah. Sebab tu kadang saya terlepas cakap apa-apa, masya-Allah, saya mohon maaf sangat-sangat pada tuan-tuan, masya-Allah. Nah, adik kalau tuan-tuan jumpa saya di luar, nanti tegurlah tuan-tuan. Tegur saya macam adik-adik tuan-tuan. Nah, kalau jumpa saya di kedai makan, tuan-tuan tolong bayar, masya-Allah tabarakallah. Tadi pun ada saya mau bayar, tetap tolong bayar. Kesian enggak dia, masya-Allah. Jadi saya sampai awal, saya pergi makan kedai depan ni, masya-Allah ada palung bayar. Saya doakan mudah-mudahan Allah murahkan lagi rezeki, palung tu Allah bagi kesihatan pada dia untuk lebih beribadah. Masya-Allah, mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga pada kita semua ni, masya-Allah, demi hidayah yang Allah kurniakan pada saya doakan pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jadikan semua kita ni ahli syurga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzama min sayyi'il asqam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minkum.